sekuan yang pertama, apa yang boleh kita kira ialah 1/4 kuartil pertama lah atau sekuan pertama. Kuartil pertama 1/4 darab dengan jumlah kekerapan iaitu N. Kalau median atau kuartil kedua, sama je sebenarnya. Kuartil kedua, median benda yang sama. Kuartil kedua. 1/2 darab jumlah kekerapan iaitu N. Kuartil ketiga, 3/4 darab jumlah kekerapan. Kat sini pun kita boleh cari tadi. 109 ialah jumlah kekerapan. So nak cari kuartil pertama, kita buatlah 1/4 darab 109. Kita akan dapat untuk dapat kuartil. Cuma jawapan dia bukan macam tu tau. Okay. Dia kita dapat tahu kedudukan dia sahaja. Contoh 104 darab 109 dapat berapa? Sekejap, saya tu ni. 27.25. Saya dapat 27.25. Ini kedudukan dia baru. Tapi nilai dia berapa? Untuk nilai dia kita boleh kira lah 27 dari sini. Lebih kurang. So, kita boleh buat garisan panjang, kena, lepas tu turun ke bawah. So, itu adalah kuartil yang pertama. Dapat jawapan di bawah tu, itulah kuartil yang pertama. Okay. Kuartil kedua kan, seterusnya macam tu lah. Samalah. Konsep dia kuartil median pun macam tu lah cara dia. Kuartil di sini 1/4 kita akan dapat nilai di kekerapan kita. Tapi jawapan kuartil kita bukan di kekerapan. Dia mesti berada di X. Macam nak cari, kita just ambil nilai kekerapan kita. Kita just kenakan dekat ogive kita, garisan ogive. Lepas tu just turun ke bawah. Baru kita dapat nilai yang kuartil yang sebenar. Baru kita dapat kuartil yang sebenar. Okay. Ini kita nak tahu kedudukan sahaja. So ini adalah kuartil dia. So dengan tu, cuba awak sediakan ogive ni dahulu. Alright.
Okay. So, saya assume semua dah buat lah So, you guys terus check balik. Sama tak dengan saya? So, basically macam tadi, apa yang perlu kita buat pertama kali? Benda apa yang kena kita buat first ialah kita buat satu lagi kelas sebelum dia kan. Satu kelas lagi sebelum dia, kita boleh tambahkan dia. Okay. Iaitu 60, 61, 70, kita tahu kat sini ada 10 sebenarnya. Okay, 10. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 dan 70. So ada 10 lah. So kita boleh terus start dengan 60 dengan 50. 51. Tengok sendiri yang tu Lepas tu kita terus cari dia punya sepadan atas dia. Sepadan atas dia basically akan ambil separuh lah. Kita tahu 60, 61 separuh dia ialah sempadan tengah. Sepadan atas dia, sorry. Sepadan atas saya tulis SA Saya shortkan saja. SA first ialah 60.5. Lepas tu 70.5. 80.5. Saya buat kat sini lah kot sebab situ macam tak nampak sangat. 5, 1, subhanallah. Pakai mouse pad aku. 60. So kat sini tadi adalah 60.5. Kat sini 70.5. Untuk awak nanti, tolong jawab macam ni Apa yang saya buat ni supaya awak senang nampak tau. Nanti awak buat kotak cantik-cantik kat tepi. Buatlah kotak cantik-cantik. Bagi tahu ini adalah sepadan atas ke sepadan bawah ke. Untuk jawab soalan. Supaya ini lebih kemas lah You guys kena buat kemas lah, betul-betul kemas untuk jawab soalan. Kalau buat tunjuk-tunjuk macam ni, nanti kan awak punya penanda tu tak tahu apa sebenarnya awak buat. Saya buat macam ni supaya awak senang nampak. Okay. 100.5. Yang ni ialah 110.5. Yang ni ialah 120.5. Dan ini adalah 130.5. Allah. Okay. So settle dapat sepadan dia. Kita boleh terus tarik je bawah ni. Kita boleh tulis sepadan dia lah. Sepadan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 8. So kat sini ada 70.5. Saya 60 saya tulis 6 60. So dekat sini lebih kurang sebenarnya 130. So tulis 1 3 je lah. 13 je lah kat situ. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So lepas tu apa yang perlu kita kira? Kumulatif. Kita tahu yang kelas kita tambah kosong belakang ni, yang kita tambah baru tu, kumulatif dia, kekerapan dia ialah kosong. Lepas tu just tambah sahaja, so akan jadi 7, 7 tambah 11 jadi 18, 18 tambah 18 akan jadi 36. Tambah 23 akan jadi 59. Tambah 17 akan jadi 76. Tambah 12 akan jadi 88. Campur 8 akan jadi 96. Okay. Dah dapat semua, saya tahu nilai paling tinggi kumulatif ialah 96. So macam tadi jugalah, awak boleh buat tarik macam tu. Okay. Try your best, cuba untuk jadikan dia paling cantik lah. Saya rasa paling cantik sebenarnya 10-10. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 kat sini. So betul lah Sebenarnya buat 2 kotak 10 is the best lah. So sini akan jadi 10, 20. Seterusnya sampai kat sini tadi 100. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sorry. Itu 11. 100 dekat sini. Atas tu 11. Okay. Lepas tu kita just tanda sahajalah. So kat sini 60, kosong. Mana sempadan?
Ikut sepadan, yang sepadan atas ambil nombor sebelum dia. Sepadan atas ambil nombor sebelum dia, sepadan atas ambil nombor sebelum dia. Dan seterusnya lah. Dekat sini kosong, sini 7, lebih kurang sini. Lepas tu 18, lebih kurang sini. 36, lebih kurang dekat sini. 59, 459, lebih kurang sini. 76, lebih kurang sini. 88 about here, 96 about here. Lepas tu just tarik sahaja. Sorry, tak kena. Make sure kena semua Saya pakai mouse, so saya susah sikit nak kena semua. Alright. So ni make sure kena lah. Kena setiap satu dan jangan ada yang tajam. So ogif dia betul macam ni. Tak apa, nanti saya akan share dekat awak supaya awak lebih nampak ogif yang rupa dia macam mana. Okay, so pada siapa-siapa yang dapat tu, tanya. Step dia macam tu. Siap? Siap ogif kita. Settle. Sekejap. Apa benda ni? Sekejap komputer saya ada terkeluar benda, saya tak tahu benda apa. Okey, kepada siapa-siapa yang mungkin baru masuk, minta kerjasama untuk tulis nama penuh anda, nombor telefon anda, juga sekolah anda, nama penuh anda, nombor telefon anda, juga sekolah anda dalam chat untuk kehadiran anda pada malam ini. Okey. Tadi tu adalah ogif dan juga kuartil. Macam mana kita nak cari ogif dan macam mana kita cara untuk kita cari kuartil. Now, next. Masa untuk kita tengok pula apa tu persentil. Okey, persentil. Jom kita baca sama-sama. Kita dapat menganalisis satu-satu data besar dengan lebih mudah menggunakan berguna apabila kita membahagikan data tersebut kepada bahagian-bahagian lebih kecil yang dinamakan sebagai persentil. Persentil ialah nilai yang membahagikan satu set data kepada 100 bahagian yang sama yang diwakili dengan P1, P2, P3 dan seterusnya sampai P99. Kalau P100 tu kira paling tinggi sahajalah, paling banyak je lah. So basically macam mana persentil ni function? Katakan kita ada satu longgokan data yang banyak. Okay, katakan ada 1,000, ada 150 data lah katakan. Kita ada 150 longgokan data. Lebih mudah untuk kita lihat dan lebih mudah untuk kita kira kalau kita boleh just bahagikan dia kepada persentil. Persentil ni basically dibahagikan kepada 100. Maksudnya peratus lah. Okay. When we talk about persentil, we talk about percentage. Berapa peratus, peratus yang keberapa, peratus yang keberapa. Dia ni lebih related dengan peratus lah. Dia berdekatan dengan peratus. Cuma dari segi istilah untuk statistik, kita panggil dia sebagai persentil. Istilah dia. So contoh, jasa kita tengok contoh dia. Ogif di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon yang ingin memohon jawatan sebuah syarikat. Berdasarkan ogif tersebut, cari persentil ke-10, P10 ataupun persentil ke-46, 46. B. Hanya calon yang peroleh persentil ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temuduga. Apakah skor minimum yang perlu diperoleh seorang calon untuk layak menerima panggilan temuduga? Berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? Itu persoalan dia. So, macam mana kita nak selesaikan? Tadi dia tanya persentil ke-10, kan? A1 dia tanya persentil ke-10. Maksudnya 10% dari jumlah kekerapan yang ada. Jumlah kekerapan kalau kita tengok adalah 50. Kalau kita tengok balik, jumlah kekerapan dia adalah 50. So, 10% daripada 50 adalah 5. So, kita ambil 5 lah. Ini 5. Kalau awak tengok sebenarnya 5 tu dekat sini ya. Dia ambil 5. Dan macam tadi, kita bukan tengok kekerapan tau. Kita nak tengok X dia. Kita tak nak tengok kekerapan longgokan dia. Kita nak tengok X dia. So, kita cari pop. Kena dekat garisan ogif. Lepas tu turun. Lepas tu kita bacalah apa yang kita nampak dekat situ. Okay. So basically saya cakap terus terang, kalau awak buat soalan ni, kebiasaannya
nombor awak dengan kawan awak takkan sama. Akan ada kemungkinan lah, bukan kebiasaannya, maaf. Ada kemungkinan jawapan awak dengan jawapan kawan awak berbeza. Berbeza tak banyak, mungkin dalam 1, 0.5 atau 1 sahaja. Dia berdasarkan macam mana awak lukis graf OGIF awak. Jadi, setiap penanda akan lihat awak punya OGIF lah. So, OGIF awak sangat penting. Awak punya OGIF ni sangat penting. Kalau OGIF awak tak berapa betul, so jawapan dia akan terlalu offset sangat, akan terlalu jauh. Takut awak punya penanda akan tak bagi betul. Cuma kebiasaannya kalau OGIF awak dah sediakan OGIF dan jawapan awak berdasarkan OGIF, kebiasaannya dia akan terima sahajalah jawapan tu. So jangan risau bahagian tu. Yang penting awak kena untuk ni lah, sediakan OGIF tu. Yang penting. Selepas OGIF, yang ni kalau OGIF tersedia lagi senang. OGIF tersedia ni awak pakailah graf awak dah tersedia kan. So sekarang OGIF, daripada OGIF P10, persental yang ke-10, peratusan yang ke-10 adalah 46.5 daripada X dia. Okay, markah dia 46.5 lah. So 47 atau persental 46 ataupun persental ke-46, maksudnya ke-46% daripada jumlah kekerapan. So kita kira balik sama macam tadi, 46% diharapkan dengan 50, kita akan dapat 23. So 23 ialah nombor kekerapan dia. Nombor kekerapan dia berada pada ke-23. So kita tekan. Kita ambil 23. Kita tarik, kenakan dekat garis OGIF. Lepas tu kita turun ke bawah untuk kita lihat berapa markah dia. Okay. So markah dia adalah 63.5. Berdasarkan graf ialah 63.5. So jawapan dia ialah untuk persental ke-46. Okay, persental ke-46 ialah 63.5. Daripada keseluruhan graf kita, persental ke-46 ialah 63.5. Lepas tu dia tanya kita lagi. B. Sekarang ni dia cuma nak ambil orang persental 92 dan ke atas. Kata lain dia nak ambil lebih kurang dalam 7%. 7 ke 8%. Orang sahaja. Yang teratas lah. Atau 92. Dia tanya kat tadi apa? Hanya calon peroleh persental ke 92 ke atas. Persental 92 dan ke atas sahaja diterima. So, kita ambil dulu persental ke 92. So, kita tahu nilai kekerapan dia ialah 46. Jadi, daripada nilai 46 ni, kita plot macam tadi. Tarik, kena dekat OGIF, turun bawah, kita dapat 77. So, kita tahu persental 92 adalah 77 nilai dia. Oleh itu, calon yang memperolehi skor minimum 77 dalam ujian kecerdasan itu akan dipanggil untuk temu duga. 77 and above. 77 dan ke atas. Baru kita akan panggil temu duga. Sebab dia nak persental 92 dan ke atas. Lepas tu dia tanya lagi. Dia tanya kita. Berapakah peratus calon? Dia tanya peratusan calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah. Okey. Skor dia mesti 57 dan ke bawah. Dia nak tahu berapa ramai. Berapa peratusan. Berapa ramai lah. So kita ambil skor 57. Kita tarik ke OGIF. Kita turun ke pergi ke tunggukan. So kita dapat tahu kuantiti dia ialah 15. So kita kira je lah. 15 tu berapa peratus daripada keseluruhan kekerapan. Keseluruhan orang yang cuba untuk temu duga tu. 15 per 50 darab dengan 100 dapatlah 30%. Oleh itu 30% daripada calon mendapat skor 57 dan ke bawah. 30% sahaja calon yang dapat 57 dan ke bawah. Selebihnya 58 dan ke atas. Okey. Boleh kan? Dapatkan persental macam mana?
Saya baca kalau ada mungkin soalan-soalan keluar. Okay. Basically kepada sesiapa yang mungkin confused ke macam tak faham macam mana sebenarnya, you guys boleh terus buka mic tanya, insyaAllah saya akan try to jawab on the dot. Atau awak juga boleh terus tulis dalam chat lah. Saya akan baca sikit-sikit chat. Saya akan sekali-sekali saya akan tengok chat kalau ada apa-apa soalan. Okay, itu basically adalah untuk basically ni adalah untuk persentil. Tak ada soalan untuk persentil. Right. So seterusnya kita pergi kepada sukatan serakan. Sukatan serakan ni bermaksud macam mana cara kita nak tafsir, macam mana cara kita nak kenal pasti, macam mana kita nak tahu apa maksud data-data kita ni. Data kita dah banyak dah, kita dah tahu dah kuartil dia berapa, kita tahu dah persentil dia berapa. Tapi macam mana kita nak faham daripada data banyak-banyak ni kan? So sukatan serakan ialah cara untuk kita dapatkanlah keputusan daripada data-data kita. So pertama kita boleh jumpa nama dia julat. Julat ni bermaksud samalah macam yang sebelum ni you guys pernah belajar, julat tak berubah. Tak berubah maksud dia. Sama sahaja. Titik tengah kelas tertinggi tolak dengan titik tengah kelas terendah. Julat ni tadi kalau ingat, julat yang asal. Kalau you ingat lah, kalau ingat balik, kalau kita ingat balik sama-sama, julat untuk data tidak terkumpul. Okey, julat untuk tak terkumpul. Saya tulis tak kumpul je lah, kempul lah ni. Kumpul. Untuk data tak terkumpul, julat dia ialah data tertinggi tolak dengan data rendah. Okey, nilai yang tertinggi tolak dengan nilai yang terendah. Itu untuk julat tak terkumpul. Berbeza sedikit dengan julat untuk terkumpul, kita tengok kelas dia. Sebab kita ada kelas kan? Sebab kita tengok balik. Kalau kita tengok macam ni, kita tengok yang ni lah Kita tengok balik yang ni. Kan dia ada kelas-kelas dia. Kalau julat tak terkumpul, kita just ambil 61, 130. Teruslah. Kan? Tapi sebabkan adalah data terkumpul, maksudnya dikumpulkan 61 dan 70 ni dan 121 sampai 130 ni dikumpulkan. So kita tak boleh tolak je terus 130 dengan 61. Apa yang perlu kita buat ialah kita cari titik tengah dia. Cari titik tengah dia, yang paling rendah dengan paling tinggi, cari titik tengah dia. So kita tolak titik tengah dia sahaja. So dari situ baru kita jumpa julat dia. Satu benda kelainan sedikit lah berbanding dengan yang tak terkumpul. So julat antara kuartil, sama je konsep dia. Okay, Q1 tolak Q2, tak payah kita tengok lebih dalam macam mana cara dia. Kita cari macam mana cara nak Q1 dengan Q2 lah. Lepas tu variant. Okay, variance akan sum of campuran semua fx square. Dibahagikan dengan sum of f. F ni frekuensi atau kekerapan. Kekerapan. Tolakkan dengan x min kuasa 2. Untuk variance. Untuk sisihan piawai ialah punca kuasa 2 min. Min pula, variance. Punca kuasa 2 variance. X tu apa? X ialah titik tengah bagi selang kelas. F ialah kekerapan. X yang ada garis atas palang tu, itu adalah nama dia min. Okay, ini macam mana cara dia buat dia? Ini contoh lah macam mana cara nak buat dia. Terus terang, untuk data terkumpul ni kerja dia banyak sikit. Okay, dia banyak sikit lah. Benda pertama yang kita nak kena buat, setiap kelas ni kita kena cari dulu titik tengah dia. Okay. Pada asalnya, kita biasanya akan dapat ini sahaja. Soalan akan bagi kita ni je. Yang selebih ni kita kena buat sendiri. Soalan akan bagi ni je. Dia suruh kita cari variant dengan sisihan piawai. Dia suruh kita cari dua tu lah. So, apabila kita dapat macam tu, benda pertama yang kita nak kena buat ialah kita dapatkan titik tengah dia dahulu. Okay, kita boleh samakan dia dengan nama X. Dapat titik tengah, lepas tu setiap satu kelas ni kita darabkan kekerapan dia dengan
titik tengah. Kita akan dapat fx. Okay, akan dapat fx. So seterusnya lah sampai ini adalah fx, maksudnya kekerapan darabkan dengan titik tengah. So dapat semua nilai. Kita campurkan semua. Sum of fx, campurkan semua ni. Frekuensi pun, kekerapan pun kita campur je semua. Siap. Satu bab, boleh terus kita cari min. Okay. Untuk cari min, untuk data terkumpul, sum of campuran semua, kekerapan darabkan dengan titik tengah, dibahagikan dengan kekerapan. In this case, 17,417.5 dibahagikan dengan 95. Kita akan dapat 183.34 liter lah. Ataupun 183.34. Itu adalah min dia. Min dia. Untuk jumpa variance, kita nak kena fx square. Fx ni, kekerapan darab dengan titik tengah ni bukan titik tengah sebagai satu je lah. Kena titik tengah kuasa 2. X square. Kuasa 2. So, first kita ambil titik tengah ni, kita kuasa 2 kan je. Pakai kalkulator je, okay? Jangan pakai kalkulator. Kalau you hafal, kalau you nak try, kira sendiri silakan. Tapi pakai kalkulator lah Tolong pakai kalkulator. Dia dah bagi kita kemudahan untuk pakai, kita pakai. Kalkulator pakai, kita akan dapat 23,870.25. Dan seterusnya lah kita buat. Benda ni sama lah. X kuasa 2, X kuasa 2, X kuasa 2. X tu kat sini lah. X kuasa 2. Dapat semua pula, kita ambil bagi sekali kekerapan ni. Kita darab pula dengan X kuasa 2. Kita akan dapat jawapan baru. Kita darab Lepas dapat semua, baru kita campur semua pula. Sum. Kita campurkan semua. Akan dapat ni lah nilai dia. Dia leceh sikit lah. Ada banyak sikit kecil. Lepas tu, baru kita boleh cari variance. Okay, bersamaan dengan sum of fx kuasa 2. Dibahagikan dengan sum of frekuensi, kekerapan, sum of f. Tolak dengan min. Tolakkan dengan min. Kuasa 2. Okay. Min kuasa 2. Ingat tu. Kena ada kuasa 2 lah. So kita dapat satu nilai. Okay. Lepas tu kita boleh kecilkan sikit supaya lebih kemas kepada 2 titik puluhan. Kita dapat satu nilai lah. Itu adalah variant. Untuk sisih piawai, kita ambil je variant ni. Kita punca kuasakan 2 je. Kita punca kuasa 2 kan dia je, kita akan dapat satu nilai. So itu adalah kita punya sisihan piawai kita. Okay, sisihan piawai kita. Now, ini sama macam hari itulah. The smaller the standard deviation, the more consistent the data. Semakin kecil sisihan piawai, semakin konsisten data tu. Okay, so maksudnya, kalau kita nak tengok data yang kita pegang tu adalah dekat ataupun tidak. Sesama dia. Konsisten ataupun tidak. Okay. Kalau nak tahu dia konsisten tidak, lagi kecil kita punya sisihan piawai kita, lagi konsisten lah dia. Contoh kan kalau kita ada 20, lepas tu kita ada 40 katakan. Alright. Tapi dia banyak berada dalam 30. 30 banyak. Berbanding pula dengan katakan 20, 40, lepas tu tiba-tiba ada 1, 60, lepas tu 30. Ini kan berterabur. So dia tak berapa konsisten. Yang ni lebih konsisten. Dia konsistensi lah dia nak tengok kerap apa? Rapat ataupun tidak. Dia punya julat dia sebenarnya. Kan julat, sorry. Konsistensi lah saya cakap. Dia konsisten ataupun tidak dari segi data dia. Okay? Itu je. Sekarang nanti yang takut terpusing. Takut awak terpusing. Okay. So, dengan tu, cuba selesaikan soalan nombor 11A.
Okay. So, kita check sama-sama. Ini soalan nombor 11 pada 126 sebenarnya. Kalau awak dapat yang before this punya kelas kan, kelas yang sebelum ni, saya ada bagi satu yang kira macam full soalan lah. Full soalan, ada sikit-sikit nota kat situ. So, awak boleh tengok soalan 11, muka surat 126 dalam tu. So, you akan jumpa yang ni lah. Untuk setiap taburan berikut, hitung variance, sisihan dan sisihan piawai dia. So dia minta variance dan sisihan piawai. So variance sisihan piawai tadi kalau kita ingat balik ialah variance ataupun sigma square ialah F sum of campuran Fx kuasa 2 dibahagikan dengan sum of F tolak dengan min kuasa 2. Okay. First, apa yang perlu kita buat? Paling bagus awak sediakan kotak lah. Awak sediakan satu kotak. Okay. Di mana kita ada kita punya kelas 29, katakan 40, 59, 60, 79, 70, 80, sorry, 80, 99, 100, 119. So kita ada kelas kita. Lepas tu kita ada kekerapan kita. Kekerapan kita ialah 3, 6, 10, 7, 4. Ini adalah kita punya F. Lepas tu kita buat kita punya X atau kita punya midpoint, titik tengah kita. Kita boleh cari sajalah titik tengah dia. Titik tengah ialah atas, bawah, bahagi 2. Kelas atas, kelas bawah, bahagikan dengan 2. 39 tambah 20 bahagi 2 berapa? 29.5. 29.5. Okay, thank you. 29.5. So maksudnya yang ni adalah 49.5 kan? Sini adalah 69.5. 80.
109.5 sorry. Allahu Akbar. Saya tulis short boleh tak? 3, 4. 3 ni 30. 3 pula. Saya tulis 2. Saya ambil yang nombor awal ni je. Saya ambil nombor awal ni je. 2, 4, 6, 8, 10. Kita punya F tadi. Sorry sangat-sangat saya just buat laju. Buat ringkas sahajalah. 10, 7, 4. X midpoint. Tadi adalah 29.5. So 49.5, 69.5, 89.5 dan 109.5. Lepas tu kita boleh terus buat fx. Kita darabkan sahaja terus Kita darabkan dia lah fx. So yang awal ni apa? 3 darab 29.5? 88.5. 48.8. Berapa? 88. 88. Okay, sorry. 88.5. Lepas tu, yang ni 6 darab 49.5. Sekejap. 297. 297. Lepas tu 10, 69.5 lah kan? 69.5, 695 sahajalah. 7 darab 89.5. 626.5. 6.5? Yang mana? 626.5. 626.5. 626.5. Lepas tu 4 darab 109.5. 438. 400 soalan. 4 darab 109. Subhanallah. 438, yes. 438. Lepas tu kita boleh cari pula X kuasa 2. So X kuasa 2 macam ni. Yang first, $870.25. 870.25. Ni 49 kuasa 2. 49.5 kuasa 2. Yes, kuasa 2. $2,450.25. 2450.25. Next. Ui. Kau. $69.5 kuasa 2 ialah 4830.25. 4830.25 89. Ya Allah. 810.25 and seterusnya lah 109 ya saya tekan dulu. 11,990.25. 11,990.25. Okey, itu untuk kuasa 2. Lepas tu kita darabkan sahajalah. Alright. Kita akan dapat fx kuasa 2. Darabkan semua. So, akan dapat jawapan. Sorry, sekejap. Kita payah. Okey. Dapat jawapannya kat sini. Settle, awak tambahkan semua. Yang ni pun awak tambahkan semua. Yang ni pun awak tambahkan semua. Lepas tu, apa yang perlu kita buat? Kita masuk je lah balik dalam formula kita iaitu F
X kuasa 2 sum bahagi dengan sum of F tolakkan dengan min kuasa 2. Kita akan dapat variance dia. Berapa variance dia? Siapa yang dapat variance tu? Ni tak? Oh ya Allah, ya Allah. Okey, peringatan lagi sekali kepada sesiapa yang masih belum tulis nama penuh anda, nombor telefon anda juga sekolah anda, minta kerjasama tulis nama penuh. Okey, nombor telefon tak payah. Tinggal nama penuh dengan sekolah sahaja. Cuba pesan. Nama penuh dengan sekolah nombor telefon tak payah. Nombor penuh dengan nama sekolah sahaja. So lepas tu kita akan jumpa variance dia lah. Okey, maaf saya jumpa lah jawapan dia. Okey. So kita ambil variance dia. Lepas tu, lepas kita jumpa variance dia, kita boleh cari sesiam piawai dia dengan punca kuasa 2 kan variance dia sahaja. So kita jumpa sesiam piawai dia lah. Okey. Boleh? So, kalau boleh kita nak habiskan yang ni sikit lagi. Okey. So kita masuk terus lah. So satu lagi ialah plot kotak. Plot kotak basically sama je macam mana you guys belajar plot kotak sebelum ni. Okey, tak berubah. Sama je dengan you belajar plot kotak sebelum ni. Garis median berada di tengah-tengah kotak dan sungut adalah sama panjang. Garis median memotong kotak tengah tidak sama. Jika bahagian kiri kotak lebih besar, maka taburan data lebih pencung kiri. Jika kanan kotak besar kanan, maka taburan data pencung ke kanan. Sunggut kiri adalah sunggut kanan mewakili skor di luar median. Jika kotak dibahagikan dengan saiz yang sama tapi sunggut kiri lebih panjang daripada sunggut kanan, maka taburan pencung ke kiri atau sebalik. So basically macam ni dia. Kalau kita tengok jenis kita punya kotak, plot kotak kita pattern macam ni. Macam ni kalau you nak ingat balik sebelum ni kita dah tengoklah plot kotak ni sebenarnya dekat you guys, kita sama-sama tengok dekat tingkatan 4 sebenarnya. So sama je plot kotak dia. Yang ni adalah Allah. So yang kiri sekali ni adalah minimum. Okey. Nilai minimum. Yang ni adalah kuartil pertama, kuartil kedua ataupun median, kuartil ketiga, dan ni adalah nilai maksimum. Ini adalah minimum, kanan adalah maksimum. Kalau kita nampak kotak dia jenis macam rapat semua ke kanan. Okey, bila kita nampak kotak dia semua rapat ke kanan, maksudnya dia pencung ke kiri. Maksudnya graf dia macam ni lah. Kalau rapat ke kiri semua, maksudnya dia pencung ke kanan. Maksudnya graf dia pattern macam ni. Okey, yang ni graf dia macam tu. Atau macam tu. Graf dia salah satu. Okay, macam ni tengok ni. So daripada OGIF, kelebihan kotak graf. Daripada OGIF, okay, kita boleh jumpa kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 dia. Median dia semua. Okay, lepas dia jumpa semua tu, kita boleh terus dapat tahulah contoh macam ni. Kan rapat ke kanan semua kan. Maksudnya, dia jenis pencung ke kiri. Graf dia jenis graf yang kurang di bawah tapi banyak dia atas. So kita boleh tahulah kat situ. Itu kelebihan kalau kita gabungkan plot kotak dengan OGIF. So this one ada sikit nota latihan, you guys boleh try nanti. Okay. Kalau siapa yang mungkin nak tahu jawapan nanti boleh terus message saya. Kita akan saya akan tolong checkkan. Alright, sebab sekarang dah pukul 9.57 dah. Okay. So, ini adalah arena rumusan sukatan serakan terkumpul. So, ni basically apa yang kita tengok kepada keseluruhan tadi lah. Apa yang telah tengok pada top bab 7 ni. First, untuk mewakili data ada 3 cara sebenarnya. Ada 4 lah sebenarnya, ada 4 cara untuk kita wakilkan data kita. Untuk kita tengok data kita dalam graf. Yang pertama ialah histogram. Yang kedua ialah poligon kekerapan. Seterusnya kita boleh tengok dengan OGIF. Dan seterusnya adalah plot kotak. Kalau awak perasan sebenarnya, OGIF ni juga bukan sahaja boleh dibuat macam tadilah. Macam ni. OGIF juga sebenarnya adalah, kalau awak ingatlah, kita pernah buat hari tu cumulative histogram kan? Histogram longgokan. Kalau kita buat kalau awak perasan, OGIF ni berada di atas histogram longgokan tadi. Ini histogram longgokan lah pattern dia. So
So dia ada OGIF akan berada di atas histogram longgokan. Okay, jadi maksudnya kalau tiba-tiba ada soalan mengatakan dia minta poligon kekerapan, tak ada poligon kekerapan longgokan. Okey. Poligon kekerapan ni dia tak ada untuk longgokan, tapi histogram boleh untuk longgokan. Sebab kalau poligon kekerapan longgokan, dia akan jadi OGIF. Extra note sikit kat situ lah. So ada juga plot kotak. Plot kotak basically tak berubah. Macam mana kita tengok yang sebelum ni untuk data tak terkumpul, sama je konsep dengan sini. Lepas tu ada sukatan serakan. Okey, sukatan serakan ni macam ni kita nak nilai, kita boleh nilai gunakan julat, iaitu titik tengah, bagi kelas tertinggi, tolak dengan titik tengah bagi kelas terendah, untuk julat kuartil Q3 tolak Q1. Macam ni nak dapatkan, kita boleh jumpa dari OGIF. Okey. Kita tentukan dari OGIF macam ni lah. Macam ni tadi. Kita tahu kuartil pertama 1/4 daripada jumlah kekerapan, kuartil ketiga ialah 3/4 daripada jumlah kekerapan. So apabila kita dapat 1/4 punya nilai, kita tarik daripada OGIF, kita turun. Kita akan jumpa kuartil yang pertama. Daripada 3/4 tarik turun sampai 3. Okey. Tak ada cara lain untuk dapat kuartil. You nak tahu kuartil memang kena bawa OGIF lah. Memang kita kena melalui OGIF. Untuk data terkumpul, kalau kita nak tahu kuartil dia, kita memang kena bawa OGIF. Baru kita boleh jumpa. Oh, sorry. So daripada situ juga ada nama dia persentil. Persentil ialah peratus. Kalau kita nilai kekerapan kita bahagikan kepada 100 bahagian. So kita akan jumpa persentil lah. Lepas tu kita ada variance. Variance tadi kita dah tengok. Dan sisi hampiah Y pun kita telah tengok. Yang penting dalam ni kita nak tahu maksud sisi hampiah Y, iaitu lagi rapat sisi hampiah Y, maksudnya ianya lebih konsisten. Itu datang kita penting tahu. So dekat sini pun ada latihan lagi. Alright. So ada latihan untuk awak untuk cuba. Jadual di bawah menunjukkan taburan kekerapan jisim bagi 100 bagasi dalam sebuah kapal terbang. So kita ada kita punya inilah data kita. Lepas tu kita cari, lengkapkan. Cari sepadan atas dan kekerapan longgokan. Dia suruh buat OGIF ni. Daripada situ kita boleh gunakan skala 2 cm, Pak Simufo, macam lukis satu OGIF. Daripada sini kita boleh tahu dia suruh buat apa. Suruh buat OGIF. Lepas setiap OGIF, awak boleh cari dia punya julat, data. Cari julat antara kuartil ya. Persentil ke 90. Lepas tu dia tanya, mana-mana bagasi yang melebihi 26 kg dia anggap sebagai bagasi yang lebih muatan. Cari peratus bagasi menjadi muatan dalam kapal terbang. So yang ni awak semua boleh cubalah nanti. Okay, awak boleh cuba buat. Kalau nak tahu jawapan nanti boleh message kat saya personally. Nanti kita akan bincang sama-sama. So dengan tu habis tu kita punya bab 7. So insyaAllah minggu depan kita akan masuk kepada bab ke-8. Sekejap, saya dah baca balik bab 8 apa. Saya pun tak ingat. Pemodelan matematik. So kita akan tengok selepas ni minggu depan adalah pemodelan matematik. Okey. So ada beberapa soalan untuk data terkumpul. Sukatan dan dengan data terkumpul. Tadi insyaAllah. Okey, so dengan tu saya nak cakap terima kasih untuk hari ini. Maaf atas apa-apa kekurangan. Segala yang baik datang daripada Allah, segala yang buruk datang daripada saya sendiri. InsyaAllah minggu depan kita